Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini. Boleh dengar ke atau saya pegang lebih elok? Pegang lebih elok, InsyaAllah. Baiklah, saya pegang, InsyaAllah. Saya rasa syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini. Kalau tak silap saya, ini kali kedua saya datang ke Masjid Asy-Syarif. Kali pertama di penghujung tahun 2009. Kira lebih kurang setahun lebih sikit lah kita berjumpa kembali, Alhamdulillah. Dan kalau tak salah saya, pada kali pertama kita berjumpa, kita telah pun berbincang tentang kewajipan kita berdakwah, khususnya kepada yang bukan Islam, sambil kita berdakwah sesama Islam. Dan kita juga telah kupas sedikit banyak tentang perbandingan agama. Kita telah kupas tentang konsep ketuhanan, ketauhidan yang terdapat dalam Islam juga boleh didapati dalam kitab Bible seperti ini bagi orang Kristian, juga dalam kitab-kitab Hindu dan agama-agama lain, Alhamdulillah. Maka pada hari ini saya sambung dengan sesi yang berbeza pula. Persoalan-persoalan yang biasa ditanya oleh orang-orang bukan Islam. Soalan yang ditanya oleh bukan Islam pun cukup banyak, cukup luas. Hari ini sepanjang hari tadi buat kaunseling kes-kes murtad 4 orang. Daripada pukul 10 pagi lebih dah sedia, sampai pukul 5.30 macam tu baru habis. 4 orang kita nak kaunseling dia tentang kes-kes murtad. Sebab bila kita cerita tentang kaunseling kes murtad, yang mereka murtad ini kerana mereka tak faham Islam tu apa. Tak faham. Ada yang masuk Islam kemudian dia murtad keluar balik. Ada yang murtad ni orang Melayu, lahir-lahir keluarga Islam, tapi bila dah besar dia mahu keluar dari Islam. Bila kita cari punca, mereka tak faham Islam. Dan ada banyak persoalan dalam kepala mereka yang tidak mendapat jawapan. Cukup banyak. Tetapi pada malam ini saya nak fokus kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wanita, khusus yang berkaitan dengan isu-isu wanita. Bila kita bincang tentang wanita, satu topik yang kita boleh bincang ialah hak-hak wanita di dalam Islam. Tetapi saya tak bincang malam ni hak-hak wanita di dalam Islam. Bagaimana Islam 1400 tahun yang lepas memartabatkan hak-hak wanita. Kalau di barat lebih kurang dalam 100 tahun, 70 tahun wanita-wanita berjuang untuk membebaskan diri mereka. Tetapi Islam telah membebaskan, memartabatkan, mengangkat maruah wanita 1400 tahun yang lepas. Itu satu topik. Tetapi yang kita nak fokus hari ini, persoalan yang biasa ditanya non-Muslim, khususnya tentang Islam terhadap wanita. Juga segelintir orang Islam pun kadang-kadang ada salah faham juga. Kita ambil contoh. Misal kata ada orang bertanya dengan tuan-tuan dan puan-puan, adakah di dalam Islam berlaku adil antara lelaki dan wanita? Adil ke tak adil? Islam adil atau tak adil antara lelaki dan wanita? Adil. Kalau kita jawab adil, maka ditanya kenapa dalam Islam ada poligami? Kenapa dalam Islam lelaki boleh kahwin 4, perempuan tak boleh kahwin 4, boleh kahwin 1 je? Dia kata ini tak adil. Kalau betul-betul adil, lelaki boleh kahwin 4, perempuan pun boleh kahwin 4, baru adil. Ini soalan yang ditanya. Dia tanya kepada kita, kalau Islam ini betul-betul adil, maka kenapa dalam harta pusaka lelaki dapat 2 kali ganda harta pusaka berbanding wanita? Wanita dapat separuh dari lelaki. Kalau adil, patutnya dua-dua pun dapat sama rata, sama banyak. Dia tanya soalan kepada kita, di dalam Islam bila kita solat, lelaki safnya di mana?
di hadapan. Di mana saf perempuan? Saf wanita di mana? Belakang. Maka dia kata itulah Islam. Islam selalu letak lelaki di depan, perempuan di belakang, di tempat yang tercorot. Jadi Islam menindas wanita. Wanita selalu ke terbelakang. Dia tanya soalan kepada kita. Di dalam Islam, seorang lelaki boleh pukul isteri. Disebut di dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 34. Seorang suami boleh pukul isteri dia, tetapi isteri tak boleh pukul suami. Maka Islam bukan agama yang adil. Islam menindas wanita. Ditanya begitu. Dan banyak soalan lagi mereka bertanya. Dan bila kita cakap tentang wanita ini, kadang-kadang mereka juga tanya persoalan tentang perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dan ada ramai isteri-isteri. Maka dia bertanya dengan kita, kenapakah Nabi Muhammad ini kahwin banyak perempuan? Adakah Nabi Muhammad itu kuat nafsu? Maaf cakap ya, kalau di dalam internet bahasa yang diguna jauh lebih kasar lagi. Maka dituduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, dengan tomahan-tomahan yang tidak sesuai. Dia bertanya kepada kita, apabila Rasulullah berkahwin dengan Aisyah, berapakah umur Aisyah? Ditanya kita. Kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, ini hadis yang sahih, Rasulullah telah bernikah dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun, tetapi tinggal bersama sebagai suami isteri semasa Aisyah umur 9 tahun. Maka dia tanya kita, kenapa awaknya Nabi Muhammad boleh tinggal sama-sama dengan Aisyah masa Aisyah 9 tahun? Ini di antara soalan yang ditanya. Dan ada banyak soalan lain. Kenapa kalau dalam Islam, kalau satu orang lelaki jadi saksi sama dengan dua wanita, seolah-olah wanita ini kurang nilai berbanding dengan lelaki? Dan banyak-banyak soalan-soalan lain. Ataupun bila kita mati nanti, di syurga nanti, kita akan dapat hur, bidadari, 70 bidadari. Bila kita mati masuk syurga dapat 70 bidadari. Maka dia kata, tengok, itulah Islam. Dalam Islam, lelaki hanya fikir nak dapat bidadari saja. Kalau perempuan mati masuk syurga, dia dapat apa? Apa dia nak buat dengan bidadari? Ini di antara persoalan-persoalan yang ditanya. Soalan yang ditanya ini reasonable ke tak reasonable? Berpatutan atau tidak? Saya rasa berpatutan. Benar? Tetapi yang jadi masalah bila tak tahu nak jawab. Bila tak tahu nak jawab, benda ini mengganggu fikiran kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Misal kata, saya berhenti sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Boleh tak? Kalau saya berhenti sampai sini, saya lontarkan beberapa soalan dan saya balik sekarang. Agak-agak apa yang berlaku? Kacau ke tak kacau? Malam ni boleh tidur? Susah nak tidur. Memang benar. Benar tuan-tuan dan puan-puan. Kita sebagai orang Islam, walau ada satu soalan yang ganggu kita, susah kita nak tidur. Kita akan fikir. Itu bagi kita dalam Islam. Sebab kita percaya Islam agama yang sempurna. Jadi ramai orang-orang bukan Islam, termasuk orang Islam, bila ada soalan seperti ini dan tidak mendapat jawapan, maka mereka ragu-ragu dengan agama Islam. Marilah kita lihat beberapa contoh soalan. Yang tentang poligami itu saya jawab hujung-hujung nanti. Sebab poligami ini bukan senang kita nak jawab. Isu poligami ini isu duri dalam daging. Kalau saya jawab tak betul, silap hari bulan, tak boleh keluar dari masjid ni hidup-hidup. Nanti muslimah dicincang-cincang saja nanti. Okey, kita jawab perkara yang lain dulu. Kita ambil contoh solat.
Bila kita solat, lelaki safnya di depan, wanita safnya di belakang. Maka dia tanya, kenapa macam itu? Jawapan, setiap kali orang bertanya kita soalan, kenapa dalam Islam begini, kenapa dalam Islam begitu, jawapan kita ialah kerana ini adalah perintah Allah dan Rasulullah. Itu je. Kenapa dalam Islam begini, kenapa dalam Islam begitu, kenapa awak buat ini, kenapa awak buat itu? Kerana ini perintah Allah dan Rasul. Clear? Jangan kita guna akal untuk mengatakan, sebab inilah kita buat, sebab itulah kita buat. Jangan. Sebab bahaya. Biar saya bagi contoh. Kalau orang bertanya kita, kenapa dalam Islam tak boleh makan babi? Kita pun cakap, sebab babi ini kotor, sebab babi ini ada kuman, sebab babi ini ada cacing pita. Kalau kita masak daging babi, masak macam mana pun, cacing pita ni mati, tapi telur dia tak mati. Babi ini memang pengotor sifatnya. Macam-macam benda kita boleh cakap pasal babi. Maka ditanya dengan kita, kalau ada babi yang baru lahir dia terus bela dalam makmal yang cukup bersih, tiap-tiap hari bagi makanan yang bersih, tiap-tiap hari dia mandikan babi ini 5 kali satu hari, tiap-tiap minggu dia bagi suntikan antibiotik, katakan dia bagi antibiotik, tak ada cacing, tak ada kuman, tak ada apa-apa, sampai babi ni dewasa besar. Maka dia pun potong daging babi ni, cek dalam mikroskop, tak ada kuman, tak ada bakteria, tak ada penyakit apa-apa pun. Boleh makan tak? Boleh makan? Dah kena perangkap. Kita sudah kena perangkap. Kalau kita jawab kita tak makan babi kerana babi kotor, sekarang dia bagi daging babi yang bersih, kita sudah kena perangkap. Sebagai orang Islam, kita tak makan babi kerana ini perintah Allah dan Rasul. Di dalam surah Maidah, surah nombor 5 ayat nombor 3, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita makan laham khinzir. Kita dilarang makan laham khinzir, iaitu daging babi. Tetapi apakah hikmah di atas larangan makan babi? Yang itu kita guna akal. Boleh faham? Apakah hikmahnya di dalam Islam melarang orang Islam makan babi? Kerana babi kotor, kerana babi berpenyakit, kerana babi ini adalah macam ini, macam itu dan sebagainya. Kita boleh guna akal. Tetapi kau tanya, kenapa dalam Islam tak boleh makan babi? Itu perintah Allah dan Rasul. Apakah hikmah? Hikmah kita jawab guna akal. Jelas ke? Maka jawapan yang saya bagi pada malam ini, sebab-sebabnya kerana ini perintah Allah dan Rasul. Jawapan yang saya bagi adalah hikmah. Apakah hikmah sebalik larangan atau perintah tersebut? Hikmah yang kita bincang malam ni. Baiklah, apakah hikmah di dalam Islam bila kita solat, lelaki solat di saf depan, wanita solat di saf belakang? Jawapan, sebab dalam Islam kita lihat wanita adalah lebih kuat dari lelaki. Ramai yang mungkin terkejut, kenapa kita kata wanita lebih kuat dari lelaki? Sebab bila kita solat dalam Islam, kita ada pergerakan-pergerakan khusus. Kita ada qiyam, kita berdiri, kita rukuk, kita sujud. Sebagai perbincangan, misal kata lelaki solat di belakang, wanita solat di depan. Kita ambil wanita solat di depan, belakang lelaki yang solat. Ketika kita rukuk, ketika kita sujud, agak-agak lelaki akan pandang mana? Ke mana lelaki pandang? Dia akan pandang ke arah kiblat. Sebab tiba-tiba kiblat menjadi menarik. Faham ya? Tak payah panjang lagi. Jelas? Clear? Okey. Jadi dari segi itu, wanita lebih kuat dari lelaki. Maka dia akan tanya dengan kita, kenapa tidak kita solat sebelah-sebelah saja? Tak payah depan belakang, kita solat sebelah-sebelah. Maka jawapan, baiklah, sebagai perbincangan,
Kita solat sebelah, lelaki perempuan sebelah. Rasulullah bersabda, apabila kita solat, rapatkan saf, bahu sentuh bahu, jangan tinggal ruang antara kita. Sebab kalau ada ruang antara kita, syaitan lalu. Sebagai orang Islam, kita solat bukan satu orang satu sejadah. Kita solat rapatkan saf, imam di tengah-tengah, betul? Jadi kita rapat ke arah imam. Yang sebelah sana rapat ke arah sini. Yang sebelah sana rapat ke arah imam. Kita ambil imam sebagai kedudukan kita. Maka kita rapatkan saf. Sekarang katakan lelaki perempuan solat sebelah-sebelah. Maka lelaki perempuan sebelah-sebelah, siapa dulu dia datanglah pada saf. Maka katakan lepas ini kita solat isyak, lelaki perempuan campur sebelah-sebelah. Katakanlah sebelah saya muslimah yang solat, bahu sentuh bahu. Setiap kali bahu bersentuhan, saya akan kena kezutan elektrik. Bila kita rukuk, bila kita sujud, lebih daripada bahu akan bersentuhan. Macam mana nak solat agak-agak? Kalau kita asyik sentuh-sentuh saja, khusyuk ke tak khusyuk dalam solat? Nampak? Sekarang saya nak bertanya kepada muslimah saja. Soalan ini dituju kepada muslimah saja. Kalau sebelah sini nak jawab, boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau muslimah boleh jawab. Okey, kalau mengaku muslimah boleh jawab. Apa kata selepas ini kita solat isyak, muslimah solat di depan, yang muslimin lelaki solat di belakang anda? Boleh? Sekali kita cuba sekali. Muslimah di depan, yang lelaki di belakang. Boleh? Sekali je, sekali. Bolehlah. Sekali je please. Mereka tak mau. Apakah artinya tuan-tuan dan puan-puan? Apa artinya? Saya sengaja bertanya soalan ini. Bukan soalan nakal, jangan salah faham. Muslimah tak mahu. Ini bererti dalam Islam menjawab permintaan anda. Doa anda, permintaan anda tidak mau solat di depan, terjawab dalam Islam. Nampak tu? Islam bila kata lelaki di depan, wanita di belakang, bukan Islam menindas wanita. Islam mengangkat wanita. Fikirkan sejenak muslimah, fikirkan sejenak. Kalau anda solat di depan dan di belakang anda lelaki solat, masa rukuk, masa sujud, agak-agak khusyuk ke tak khusyuk? Mengganggu? Nampak? Jadi bila lelaki solat di depan, wanita di belakang, itu mengangkat martabat wanita, bukan menindas wanita. Apa kata lepas ni kalau solat isyak kita solat sebelah-sebelah? Mau lelaki perempuan campur-campur, bahu sentuh bahu? Tak mau. Saya nak tanya pada muslimin pula, muslimin. Sekarang saya tuju pada muslimin pula. Apa kata lepas ni kita solat sebelah-sebelah, lelaki perempuan sebelah-sebelah? Dan kalau isteri anda solat sebelah dia ada lelaki-lelaki lain, bahu sentuh bahu, nak ke tak nak? Kalau isteri anda solat di antara lelaki, bahu sentuh bahu, mahu ke tak mahu? Tak mahu. Muslimah, kalau suami anda solat di masjid, sebelah dia perempuan-perempuan, bahu sentuh bahu, suka ke tak suka? Tak suka juga. Mungkin kalau lelaki perempuan solat sebelah-sebelah, masjid dipenuh. Setiap kali waktu solat penuh masjid. Tetapi itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Jadi dalam Islam, bila lelaki solat di depan, wanita di belakang, Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nampak? Okey, biar saya bagi contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu kita tengok wayang, masa tu belum ada Cineplex, panggung wayang dulu-dulu. Kita beli tiket kan? Ada tiket kelas ketiga, kelas kedua, kelas pertama, betul tak?
First class, second class, third class. Tiket yang mahal, yang first class, dia duduk di mana? Di belakang. Yang belakang tu first class, yang mahal, tiket mahal tu. Yang tiket kelas ketiga yang paling murah duduk di mana? Depan sekali. Dia tengok wayang pun macam ni je, dongak je sampai habis. Betul tak? Maka sekarang ini saya bagi satu lagi contoh. Katakanlah seorang bos dalam kereta, dia duduk di mana? Bos, dia kan duduk di mana? Di belakang. Driver duduk di mana? Depan. Takkan driver nak duduk belakang pula. Tadi siapa nak drive kan? Okey. Bos duduk di belakang, driver duduk di depan. Maka lelaki pula akan bertanya soalan. Habis tu lelaki solat depan tu kelas ketiga ke? Jawapan saya, tidak. Kalau kita naik kapal terbang, kita duduk seat apa ni, business class, first class, duduk mana? Dekat depan. Yang kelas ekonomi duduk mana? Di belakang. Jadi soalnya bukan depan atau belakang. Soalnya ialah meletak sesuatu pada tempatnya. Daripada soalan ini timbul satu lagi soalan. Kenapa dalam Islam lelaki boleh jadi imam, perempuan tak boleh jadi imam? Maka dia kata tak adil. Lelaki boleh jadi imam, perempuan tak boleh jadi imam. Jawapan, dalam Islam perempuan boleh jadi imam. Boleh, tak ada masalah. Perempuan boleh jadi imam apabila perempuan solat sesama perempuan. Bila wanita solat sesama wanita, seorang muslimah boleh jadi imam kepada yang lain. Tak ada masalah. Tetapi bila kita solat campur ada lelaki dan perempuan, lebih afdal lelaki jadi imam. Kenapa? Sebab imam berdiri di depan. Betul? Kita ambil contoh. Lepas ini katakan solat isyak, seorang muslimah jadi imam. Kita minta seorang muslimah jadi imam solat isyak. Saf depan lelaki ke perempuan? Lelaki. Sebab perempuan tak mau saf depan, betul? Sekarang yang imam ni muslimah, perempuan jadi imam. Saf depan lelaki, saf belakang wanita. Imam dia bergerak dulu, baru makmum ikut. Benar tak? Imam Allahu Akbar, dia rukuk. Allahu Akbar, dia sujud. Bila imam rukuk, bila imam sujud, agak-agak makmum lelaki di belakang khusyuk pada siapa? Khusyuk pada imam. Imam rukuk, imam dah sujud, masih berdiri lagi. Setiap kali habis solat kena sujud sawi. Dah lupa dah berapa rakaat. Boleh faham? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, apabila kita mendirikan solat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita datang ke masjid, kita datang ke surau, niat kita satu dan tidak ada yang lain, iaitu kita datang untuk solat, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar? Kalaulah lelaki perempuan boleh bebas bergaul, bebas berdiri, tidak ada perpisahan, agak-agaklah kita khusyuk tak dalam solat kita? Khusyuk tak? Kita tak khusyuk. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak condemn agama lain, jangan salah faham. Tetapi hari ini kalau kita lihat agama Kristian, pergi ke gereja. Kalau kita tengok agama Hindu, pergi ke kuil-kuil Hindu. Kalau kita tengok agama Cina, katakanlah agama Buddha, pergi tengok tokong-tokong Buddha. Lelaki dan perempuan boleh masuk, tidak ada pengasingan. Apa yang berlaku? Sambil menyelam, minum air. Saya tahu perkara ini sebab dulu saya bukan Islam. Kawan-kawan Hindu saya kalau dia pergi kuil Hindu, balik daripada kuil hari Jumaat, yang biasa mereka cerita pasal perempuan. Jumpa awet ini, jumpa awet itu, itu yang mereka cerita. Bukan cerita pasal Tuhan sangat.
Kalau pergi dekat gereja, tengoklah dressing mereka macam mana. Macam nak pergi dating kadang-kadang, seksi habis. Jadi niat bukan lagi kerana Tuhan semata-mata, sambil menyelam minum air. So dalam Islam tidak berlaku perkara itu. Persoalan kedua, harta pusaka. Kenapa lelaki dapat 2 kali ganda, perempuan dapat separuh sahaja? Seolah-olah Islam menindas wanita. Jawapan yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, Islam adalah satu-satunya agama di dunia yang menjamin harta pusaka kepada wanita. Tidak ada agama lain, saya ulang, tidak ada agama lain yang menjamin harta pusaka kepada wanita. Tak ada. Dalam Islam, wanita dijamin akan dapat harta pusaka. Clear? Ayat-ayat yang berkaitan dengan harta pusaka, wanita dapat harta pusaka, cukup banyak di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2 ayat 180, ayat 240, surah An-Nisa surah 4 ayat 162, surah Al-Maidah, surah An-Nisa surah 4 ayat 7 hingga 9, ayat 11, 12, 16, 33, 176, surah Maidah surah nombor 5 ayat 105 hingga 108 menceritakan tentang harta pusaka. Jadi wanita dijamin harta pusaka di dalam Islam. Satu pandangan awam, lelaki dapat 2 kali ganda, perempuan dapat separuh, betul? Ini pandangannya silap. Ini pandangannya silap, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada kajian yang saya lakukan, dalam Islam, harta pusaka bukan lelaki dapat 2 kali ganda, perempuan dapat separuh. Tidak. Dan saya akan buktikan sekarang. Saya akan buktikan insya-Allah. Pembahagian harta pusaka, siapa dapat lebih, siapa dapat kurang, bergantung kepada 3 faktor. Bergantung kepada 3 faktor. Faktor pertama ialah ikatan darah. Siapa yang ada ikatan darah dapat lebih berbanding yang tidak ada ikatan darah. Maka anak-anak mendapat lebih berbanding suami atau isteri. Anak si mati itu ikatan darah, dia dapat lebih. Suami atau isteri itu bukan ikatan darah. Suami isteri dapat kurang daripada anak. Faktor kedua adalah dari segi generasi. Generasi yang muda akan dapat lebih daripada generasi yang tua. Maka anak-anak si mati dapat lebih berbanding dengan ibu bapa si mati. Ibu bapa pun ikatan darah, anak-anak pun ikatan darah, tapi anak dapat lebih daripada ibu bapa. Generasi yang muda dapat lebih daripada generasi yang tua. Faktor ketiga bergantung kepada tanggungjawab. Siapa yang mempunyai tanggungjawab lebih akan dapat lebih berbanding dengan yang kurang tanggungjawab dia. Sebagai contoh, anak lelaki dapat 2 kali ganda berbanding dengan anak perempuan. Atas faktor tanggungjawab, bukan atas faktor jantina. Kerana dalam Islam adalah menjadi tanggungjawab lelaki untuk menyara keluarga. Dalam Islam, perempuan tidak perlu bekerja untuk menyara keluarga. Lelaki yang bekerja untuk menyara keluarga. Kalau wanita mahu bantu, boleh bantu. Tetapi bukan kewajipan kepada wanita untuk bekerja. Clear? Maka anak lelaki dapat 2 kali ganda berbanding dengan anak perempuan. Tetapi apa yang anak lelaki dapat, itu adalah kasar. Daripada harta pusaka yang dia dapat, dia kena keluar belanja, menyara keluarga dan sebagainya. Apa yang anak perempuan dapat separuh, yang anak perempuan dapat itu bersih. Duit yang anak perempuan dapat itu milik dia. Biar saya bagi contoh. Katakanlah saya mati hari ini dan saya ada 2 orang anak. Satu anak lelaki, satu anak perempuan. Harta pusaka
pusaka yang ada pada saya yang perlu dibahagi sesama anak-anak berjumlah RM15,000. Maka anak lelaki saya dapat berapa? RM10,000 kasar. Anak perempuan dapat berapa? RM5,000 bersih. Anak perempuan saya dapat RM5,000. Satu ketul RM5,000 dia boleh simpan dalam bank. 1 sen tak payah belanja. Itu milik dia. Anak lelaki dapat RM10,000. Itu kasar. Daripada RM10,000 dia kena bayar sewa rumah, bayar ansuran kereta, bayar bil elektrik, bil air, bayar untuk barang-barang runcit, pakaian, makanan, minuman, persekolahan, apa-apa perbelanjaan dia kena sara. Termasuk menjara adik perempuan tadi. Anak perempuan saya dapat RM5,000, yang si anak lelaki kena sara adik dia. Sekarang daripada RM10,000 dia belanja ni, berapa yang tinggal sekarang? Mungkin RM3-4,000. Bulan depan bayar lagi, bulan seterusnya bayar lagi. Maka muslimah, saya bertanya kepada anda, mahu RM10,000 kasar ataupun RM5,000 bersih? RM5,000 bersih. Bagi muslimin tak ada pilihan. Nampak tu? Jadi dalam Islam, pembahagian harta pusaka bukan bergantung pada jantina, tapi bergantung pada 3 faktor. Mungkin ada yang kurang setuju dengan saya, Brother Shah, memang lelaki dapat double, perempuan dapat separuh. Saya kata tidak. Kenapa tidak? Cuba kita lihat dalam surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 11. Dalam pembahagian harta pusaka tadi, si mati kalau ada meninggalkan waris-waris yang lain, maka kedua-dua ibu dan bapa masing-masing dapat 1/6. Ibu dapat 1/6, bapa pun dapat 1/6. Artinya apa tuan-tuan dan puan-puan? Lelaki dan perempuan dapat sama banyak. Kalau yang si mati tak ada waris lain, tinggal ibu bapa saja, maka bapa masih dapat 1/6. Ibu dapat 1/3. Artinya ibu boleh dapat 2 kali ganda berbanding dengan bapa. Jadi boleh jadi kes wanita dapat 2 kali ganda berbanding dengan lelaki. Nampak ke? Clear? Boleh? Okey, kita masuk pada soalan poligami. Nak jawab poligami ini satu soalan duri dalam daging. Isu poligami bukan saja masalah di kalangan non-Muslim, juga satu masalah besar di kalangan orang Islam kita. Kadang-kadang masyarakat Islam kita pun tak boleh terima poligami. Kalau ada lelaki yang berpoligami, kadang-kadang masyarakat cakap gatal, miang, dah ada isteri seorang, masih lagi nak kahwin lain, tak fikir pasal perasaan isteri. Dia biasa cakap begitu. Betul ke tak betul? Tapi kalau lelaki itu ada perempuan simpanan, dia ada perempuan simpanan, berzina, ada toleransi. Kadang-kadang masyarakat kita kata, yalah apa yang dia buat tu tak betul, salah. Tetapi biasalah lelaki. Biasalah lelaki. Yang haram itu ada toleransi. Yang halal susah nak terima. Okey. Jawab tentang poligami dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baiklah. Poligami ini sebenarnya salah faham. Salah faham. Sebenarnya Al-Quran tidak ada memperkenalkan poligami. Saya ulang, tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang memperkenalkan poligami. Saya lihat wajah lelaki menyunguk je semacam. Setiap muslimah dan muslimah saya tengok senyum je. Betul, saya cakap benar. Al-Quran tidak ada memperkenalkan poligami. Dan saya akan buktikan insya-Allah. Saya buktikan. Bilakah Al-Quran diwahyukan? Bila Al-Quran diwahyukan lebih kurang 1400
400 tahun yang lepas, betul? Sekarang sebelum Al-Quran diturunkan, lelaki beramal tak dengan poligami? Zaman dulu lelaki poligami ke tak poligami? Sebelum turunnya Al-Quran, lelaki berpoligami atau tidak? Berpoligami. Arab Jahiliyah berpoligami. Tamadun Yunani, tamadun Rom, tamadun Parsi, tamadun Mesir, tamadun India, tamadun China berpoligami. Betul tak? Betul ke tak betul? Jadi adakah Al-Quran yang memperkenalkan poligami? Tidak. Bukan Al-Quran yang memperkenalkan poligami. Jadi kenapa marah dengan Islam? Kenapa salahkan Islam atas sesuatu yang Islam tak buat? Apa yang Quran perkenalkan, surah An-Nisa, surah 4 ayat nombor 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, kawinlah wanita pilihan kamu, 2, 3 atau 4. Tetapi dia ada sambungan, bukan berhenti sana ya. Sambungan dia, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil antara isteri-isteri kamu, maka kawinlah satu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Al-Quran perkenalkan? Dua perkara. Perkara pertama, meletak had kepada poligami. Maksimum 4, tak boleh lebih dari 4. Itu pertama. Perkara kedua ialah syarat untuk berpoligami, berlaku adil. Nanti kita bincang tentang adil. Muslimah, soalan ini untuk anda. Sini nak jawab boleh tak? Boleh, kalau muslimah. Ayat ini bagus ke tak bagus untuk wanita? Surah An-Nisa ayat 3 tadi, bagus ke tak bagus untuk wanita? Kalau kata tak bagus, kita buang ayat ni. Na'udzubillah, perbincangan saja. Kalau kata ayat ini tak bagus untuk wanita, kita buang ayat ni. Tetapi kalau kita buang ayat daripada Al-Quran, apa akan berlaku? Maka lelaki boleh kahwin, tak ada limit. Sebab inilah satu-satunya ayat yang meletak had kepada lelaki, maksimum boleh kahwin 4. Kalau ayat ini tak ada, bererti lelaki boleh kahwin, tak ada limit. Bererti suami anda boleh kahwin 4 isteri, boleh kahwin 10 isteri, boleh kahwin 100 isteri. Perbincangan, kalau suami anda kahwin 100 isteri, bilakah giliran anda yang berikutnya? Jadi saya bertanya kepada muslimah, ayat ini bagus ke tak bagus untuk wanita? Bagus ke tak bagus? Ayat ini bagus. Kalau tak bagus, kalau kita buang, ingat tak ada limit. Nampak tu? Okey, muslimah akan persoalkan balik. Yalah Brother Shah, betul lah, kahwin 4 tu lebih baik daripada tak ada limit. Tetapi kenapa 4? Kenapa tak 1? Macam agama Kristian, macam agama Hindu, lelaki boleh kahwin 1 saja. Kenapa Islam boleh kahwin 4? Kenapa tak macam agama lain? Jawapan. Kalau kita lihat dalam agama lain, kita lihat dalam agama Kristian sebagai contoh. Kita baca Bible. Di dalam Bible, lelaki boleh kahwin, tak ada limit. Tak ada limit. Nabi-nabi dalam Bible kebanyakannya berpoligami. Nabi Musa 2 isteri kalau ikut Bible. Nabi Ibrahim 3 isteri, Sarah, Hajar, Keturah. Nabi Yakub 4 isteri. Nabi Sulaiman 99 isteri, kahwin 1 lagi. Nabi Sulaiman, Solomon 700 isteri, 300 gundik. Dan dalam Bible tak ada ayat kata lelaki boleh kahwin 1. Tak ada. Kalau ikut Bible, sunnah Nabi Sulaiman 700 isteri. Nak ikut Bible ke nak ikut Quran?
Kalau Quran maksimum 4. Bible berapa banyak pun tak apa. Kalau ikut sunnah Nabi dia 700 isteri. Okey. Agama Hindu. Okey, kita bincang agama Hindu. Dalam agama Hindu, kebanyakan Tuhan Hindu poligami. Kita biasa dengar Rama, bapanya Raja Dashrata 3 orang isteri. Kita pergi Batu Kes, patung Murugan yang paling besar di dunia. Tahu? Ini saya pusingkan malam ni. Kalau pergi Batu Kes, patungnya besar tu, itu Murugan berapa isteri? 2 isteri. Krishna, biasa dengar Hari Rama, Hari Krishna. Krishna ada berapa isteri? 16,108 isteri. Nak ikut agama Hindu? Ikut agama Hindu, lelaki boleh kahwin tak ada limit. Sunnah Tuhan dia Krishna 16,000 isteri lebih. Kalau dalam Islam maksimum 4. Maksimum 4. Sekarang satu perbandingan yang akan orang buat ialah, dalam Islam lelaki boleh kahwin 4. Tetapi di barat dia mengajar lelaki kahwin 1. So yang jadi perbandingan dengan Islam hari ini adalah barat. Barat lelaki boleh kahwin 1. Dalam Islam lelaki boleh kahwin 4. Boleh kita bincang cara terbuka sikit ke? Tak sensor ya. Ini perbincangan walaupun di masjid, tapi kita bincang cara terbuka sekejap, boleh? Kita letak moral dengan agama ke sebelah dulu, ke tepi sekejap, boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang lelaki, saya lebih suka cara barat. Lelaki boleh kahwin 1. Saya tak suka cara Islam, lelaki boleh kahwin 4. Kenapa? Sebab cara barat lelaki untung, cara Islam wanita untung. Tahu tak kenapa? Di barat boleh kahwin berapa? 1 saja, betul? Boleh kahwin 1 isteri saja. Tetapi di barat boleh tak ada perempuan simpanan? Kalau ikut barat, boleh ke tak boleh? Boleh. Itu tak salah. Ada perempuan simpanan, tak salah. Ada limit ke? Tak ada limit. Lagi banyak, lagi macho. The more, the merrier. Itu cara barat. Dan cara barat, kalau ada perempuan simpanan, ada tanggungjawab ke tak ada tanggungjawab? Tak ada tanggungjawab. Enjoy. Free of charge. Kalau dalam Islam kahwin 4 itu tanggungjawab tu. Kena sara 4 isteri, menyara. Kalau di barat, kalau perempuan tu ajak saya kahwin, saya boleh bagi alasan. Saya sudah ada seorang isteri, ikut undang-undang boleh kahwin 1. Kuota sudah penuh. Sorry lah, tak boleh nak kahwin. Saya pun nak kahwin you tapi tak dapat. Saya pun cinta you tapi tak dapat kahwin. Bagi alasan. Tak apalah, I love you, you love me. Kita enjoy je. Bila perempuan ni mengandung, dia datang jumpa saya, dia kata dia mengandung anak saya. Saya kata, belah kau daripada aku. Saya tak mengaku itu anak saya. Kalau dia boleh tidur dengan saya, dia boleh tidur dengan lelaki lain. Katakan perempuan ini lahir anak, dia buat DNA test, DNA, memang itu anak saya. Adakah wajib saya kena tanggungjawab? Tak ada. Kalau ikut barat tak ada. Sebab tak ada perjanjian apa-apa. Itu bukan isteri saya. Maka dia kena tanggung sendiri. Sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut cara barat macam ini, siapa yang sengsara? Siapa sengsara? Perempuan. Siapa yang enjoy? Dua-dua enjoy. Lelaki perempuan sama-sama enjoy. Tapi kalau yang sengsara siapa? Perempuan. Dalam Islam, katakan saya dah ada seorang isteri. Ya? Azan sekejap ya. Baiklah, kita berikan laluan untuk azan dulu. Nanti kita sambung dalam Islam bagaimana pula, insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sambung kembali insya-Allah. Tadi kalau kita lihat di dalam barat boleh kahwin satu, tetapi boleh ada perempuan simpanan berapa banyak pun. Dan yang jadi mangsa adalah wanita. Dalam Islam, kita ambil kembali pada Islam. Kalau dalam Islam saya dah ada seorang isteri, boleh tak saya tidur dengan perempuan lain? Boleh. Islam benarkan dengan syarat kahwin dulu. Betul? Dan kalau saya kahwin perempuan yang kedua tadi, dia terpelihara, terlindung atau tidak? Terlindung hak-hak dia. Jadi dengan ada perkataan poligami dalam Islam melindungi hak wanita. Cara barat, lelaki boleh kahwin satu, itu menindas wanita. Nampak? Nampak tak tuan-tuan dan perempuan? Dan bila kita kata melindungi hak wanita, perkahwinan dalam Islam adalah tanggungjawab. Bila kita berkahwin, itu tanggungjawab. Ini amanah dari Allah. Isteri adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita kahwin lebih dari satu, berpoligami, artinya mengambil tanggungjawab tambahan. Tanggungjawab tambahan. Dan syarat untuk kita berpoligami adalah berlaku adil antara isteri-isteri. Adil bukan bererti isteri pertama bagi RM1,000, isteri kedua pun bagi RM1,000. Isteri pertama kita pergi pasar beli ayam untuk dia, untuk isteri kedua pergi pasar beli ayam walaupun dia allergic pada ayam. Bukan itu arti adil. Adil dalam Islam adalah adil secara syumul, adil secara menyeluruh. Dalam Islam, seorang lelaki yang kahwin satu isteri, berapa isteri? Satu isteri. Nak berlaku adil pada satu isteri pun susah, apa lagi berlaku adil kepada 2, 3, 4 orang isteri. Pada pandangan saya, seorang lelaki Islam yang berpoligami, dia akan bergerak lebih laju ke neraka kalau dia tidak berlaku adil antara isteri-isteri dia, ataupun lebih laju ke syurga kalau dia berlaku adil antara para isteri. Nampak? Tuan-tuan dan perempuan? Dan jawapan ini panjang, banyak benda yang kita boleh bincang. Apakah hikmah dalam Islam membenarkan lelaki berpoligami? Ingat, poligami bukan wajib dalam Islam, mubah, dibolehkan. Tetapi bila lelaki berpoligami, ia datang bersama-sama dengan tanggungjawab. Tentang persoalan satu lagi, kenapa dalam Islam lelaki boleh kahwin sampai 4, perempuan tak boleh kahwin lebih dari 1 dalam satu masa? Kenapa itu? Kerana perintah Allah dan Rasul. Apakah hikmah dia? Dia kata ini tidak adil. Maka jawapan, adil dalam Islam tak semestinya sama. Adil dalam Islam letak sesuatu pada tempat. Contoh, saya ada 2 orang anak, 1 anak lelaki, 1 anak perempuan sebagai contoh. Kalau saya belikan songkok untuk anak lelaki saya, untuk berlaku adil, saya beli songkok untuk anak perempuan. Betul ke? Tak. Hanya bapa yang bodoh belikan songkok untuk anak perempuan. Untuk berlaku adil, belikan tudung untuk anak perempuan. Lelaki dapat songkok, perempuan dapat tudung. Tak sama, tapi itulah adil. Saya bagi contoh lain. Na'udzubillah, malam ini ada pencuri masuk rumah saya. Saya pun lawan dengan pencuri, halau dia keluar. Na'udzubillah, minggu depan ada pencuri lain masuk rumah saya. Saya pun panggil isteri saya, isteri, minggu lepas saya dah lawan dengan pencuri, minggu ini giliran kamu pula untuk lawan. Agak-agak apa isteri saya jawab? Suamiku tersayang, tahun lepas aku dah lahirkan anak kita, tahun ini giliran kamu pula untuk lahirkan anak. Kita tahu lelaki dan perempuan tak sama.
Maka untuk berlaku adil, kita tak bagi beban yang sama pada kedua-duanya, tetapi meletak sesuatu pada tempat dia. Sekarang marilah kita lihat hikmah. Lelaki boleh kahwin sampai 4, perempuan hanya boleh kahwin 1. Yang pertama, seorang lelaki ada 4 orang isteri. Bila lahir anak, kita tahu siapa bapa dan siapa ibu. Tukar. Seorang wanita 4 orang suami. Lahir anak, kita tahu yang mana ibu, kita tahu yang mana bapa, tak tahu. La talilat tamplum. Kalau ambil sijil beranak, tulis nama anak bin A, alias B, alias C, alias D. Panjang nama bin. Ada orang akan cakap, Brother Shah, sekarang dengan sains teknologi, kita boleh cek itu anak siapa dengan DNA. Cakap memang senang, tetapi nak guna DNA bukan semua tempat ada benda ni. Tapi tak apalah, dengan DNA kita boleh cek, tak apa. Kita lihat benda lain. Kajian sains membuktikan lelaki fitrah lelaki poligami, fitrah wanita monogami. Lelaki semula jadi sifat dia fitrah nak kahwin lebih dari 1. Itu lelaki. Contohnya, seorang lelaki dia jumpa seorang perempuan, jatuh cinta, dia kahwin. Dia sangat cintakan isteri dia. Sementara sambil dia sangat cintakan isteri dia, lelaki ini boleh jatuh cinta dengan perempuan lain. Dan perempuan nombor 2 pun, dia sangat cintakan perempuan nombor 2, tanpa perasaan sangat cintakan isteri dia berkurangan. Dua-dua perempuan pun dia boleh sangat cinta. Lepas tu boleh jumpa perempuan nombor 3, jatuh cinta lagi. Lelaki mudah jatuh cinta. Macam mana saya tahu? Sebab saya lelaki. Ini yang lain tak mengaku, saya tak tahu. Tapi wanita berbeza. Wanita fitrah dia, bila dia cinta suami dia, dia jatuh cintakan suami dia, kahwin suami dia, dia cintakan suami dia, fitrah dia, hati dia tertutup kepada lelaki lain. Ini fitrah semula jadi. Ini apa yang Allah letak dalam hati kita. Tetapi ingat, fitrah boleh diubah, fitrah boleh dipengaruhi, tapi ini fitrah semula jadi. Kita ambil contoh lain. Kita tahu wanita datang bulan, datang haid. Bila datang bulan, dia ada perubahan, fisiologi dia berubah, emosi, psikologi dia berubah. Di Amerika dia buat satu kajian, kebanyakan pergaduhan rumah tangga berlaku semasa wanita datang bulan. Ambil contoh lain. Seorang lelaki ada 4 orang isteri. InsyaAllah dia boleh laksanakan tanggungjawab sebagai bapa dan sebagai suami kepada 4 rumah tangga berbeza. Tukar kes. Seorang isteri, 4 orang suami. Boleh tak seorang isteri melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu dan isteri kepada 4 rumah tangga yang berbeza? Boleh ke tak boleh, muslimah? Seorang isteri boleh tak uruskan 4 rumah tangga berbeza, 4 suami? Tak dapat. Seorang isteri yang ada 1 suami, 5 orang anak, nak jaga 1 rumah tangga, senang ke susah? Susah. 1 rumah tangga pun dah susah, apalagi 4 rumah tangga berbeza. Katakanlah ada 4 orang suami, 1 dekat Shah Alam, 1 dekat Kuala Lumpur, 1 dekat Kajang, 1 lagi dekat Seremban. Seorang isteri nak uruskan 4 suami, impossible. Tapi kalau seorang suami nak uruskan 4 isteri, insya-Allah boleh. Nampak ya? Kita ambil contoh lain. Seorang lelaki, seorang suami ada 4 orang isteri. 1 lelaki ada 4 isteri. Suami setuju tak pada poligami? Setujulah. Kalau tak setuju takkan kahwin 4. Isteri setuju tak pada poligami? Isteri pertama mungkin setuju, mungkin tak
setuju. Biasanya isteri pertama tak setuju. Isteri kedua setuju? Setuju. Isteri ketiga setuju? Setuju. Isteri keempat setuju? Setuju. Artinya suami dengan 3 isteri setuju. Isteri pertama mungkin ya, mungkin tidak. Katakanlah tidak. Nisbah 4 setuju poligami, 1 tak setuju. Biasanya isteri pertama, kalau suami nak kahwin lain, apa dialog dia? Kalau isteri pertama, apa dialog dia kalau suami nak kahwin lain? Langkah mayat aku dulu. Janganlah cakap nak kahwin lain. Kalau nak kahwin lain, ceraikan aku dulu. Kalau sekali lagi kamu cakap nak kahwin lain, aku dah simpan gunting gajah di bawah bantal. Di malam aku sunat kau sekali lagi, potong habis. Sound familiar? Itu dialog isteri pertama. Katakanlah ditakdirkan perempuan ini bukan jadi isteri pertama, dia ditakdir menjadi isteri kedua. Agak-agak apa dialog dia kalau dia jadi isteri kedua? Abang bila nak kahwin bang? Abang jangan tunggu lama-lama bang. Kita nak mendirikan masjid, tak baik tunggu lama-lama tau. Abang kena cepat-cepat kahwin saya. Abang jangan sia-siakan saya. Abang kena kotakan janji. Abang kena kahwin juga dengan saya. Abang jangan bagi alasan isteri pertama tak bagi. Sebab ini hak abang. Isteri pertama tak boleh halang. Dalam Quran sudah sebut, surah An-Nisa, surah 4, ayat 3. Kahwinlah wanita pilihan kamu, 2, 3 atau 4. Tapi dia stop sampai sana. Kalau ditakdir jadi isteri kedua, dia akan mendesak lelaki tadi kahwin dia. Betul? Sekarang katakan lelaki tu dah kahwin isteri kedua. Isteri pertama biasa apa dialog di isteri pertama? Bila suami dah kahwin nombor 2, abang, walaupun saya melarang abang untuk kahwin lain, tapi abang dah kahwin juga. Nak buat macam mana? Nasi dah jadi bubur. Mungkin ini adalah suratan takdir. Mungkin ini kadar dan kadar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abang, kenapa kahwin 2 saja abang? Abang kahwin tak nombor 3? Abang ada tak apa-apa pilihan dalam hati nombor 3? Ada tak calon mana-mana? Kalau tak ada, saya tolong carikan nombor 3. Sekarang isteri pertama suruh suami dia kahwin nombor 3. Kenapa? Nak balas dendam kepada madu dia. Rasalah kau apa yang aku rasa dulu. Isteri kedua sekarang apa dialog dia? Kalau suami nak kahwin nombor 3, isteri kedua pun akan cakap, abang, saya tengok abang ni mampu kahwin 2 saja. Abang tak mampu kahwin nombor 3. Jadi abang jangan cerita nak kahwin nombor 3. Kalau nak kahwin nombor 3, ceraikan aku dulu. Langkah mayat aku dulu. Aku simpan gunting gajah di bawah bantal, dipinjam dulu daripada isteri pertama. Muslimah, saya bertanya, bukankah itu dialog biasa? Betul ke tak betul? Ini kebiasaan dia. Jadi sekarang ni bila wanita tidak boleh terima suami dia berpoligami, itu emosi ke rasional? Bila seorang wanita tak dapat terima suami dia berpoligami, itu emosi atau rasional? Faham ya? Jelas? Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan promosi poligami, jangan salah faham. Okey, kita ambil satu dua contoh lain. Katakan seorang lelaki, 4 orang isteri. Masing-masing isteri nak 5 orang anak. InsyaAllah boleh dipenuhi, tak ada masalah. Tukar kes, seorang isteri, 4 suami. Masing-masing suami nak 5 orang anak. Apa berlaku agak-agak? Faham ke? Tak payah cerita panjang ya. Okey, keempat-empat suami nak 5 orang anak. Isteri seorang, 4 suami. Apa berlaku pada wanita ini? Hancur. Kita ambil satu lagi kes lain. Seorang
lelaki, katakanlah lelaki boleh kahwin 4, perempuan pun boleh kahwin 4. Kita bincang. Lelaki boleh kahwin 4, perempuan boleh kahwin 4. Apa akan berlaku? Seorang lelaki ada 4 isteri. Masing-masing isteri ada 3 suami yang lain. Masing-masing suami ada 4 isteri. Masing-masing isteri ada 4 suami. Masing-masing suami ada 4 isteri. Masing-masing isteri ada 4 suami. Boleh faham? Boleh bayangkan? Agak-agak apa yang terjadi? Tak lama lagi kita, satu Malaysia, akan jadi saudara mara. Ini adalah benar-benar satu Malaysia dalam arti katanya. Bagaimana dengan pembahagian harta pusaka? Bagaimana dengan perkahwinan? Kalau ikut mak tiri nombor 2, kamu ni dengan saya jadi sepupu. Tapi mak tiri nombor 4, kamu adik dia, kamu jadi makcik aku, pening kepala. Kalau salah seorang kena AIDS, apa berlaku? Semua orang dalam Malaysia kena AIDS. Malaysia tinggal dalam kenangan. Hanya Allah yang tahu apakah hikmah-hikmah lain. Lelaki boleh kahwin sehingga 4, perempuan tak boleh kahwin lebih dari 1 dalam satu waktu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan salah faham. Saya bukan promosi poligami, dan saya pun tak menghalang poligami. Kalau ada lelaki bertanya saya, Brother Shah, adakah patut saya berpoligami? Jawapan saya ialah tepuk dada tanya. Bukan tanya selera. Selera mesti on. Tepuk dada tanya iman dulu. Tengok kemampuan masing-masing. Sebab berkahwinan, berpoligami adalah tanggungjawab di dalam Islam. Nampak? Saya sudahi jawapan poligami dengan satu ayat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 216. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, boleh jadi ada benda yang kamu benci sebenarnya adalah baik bagi kamu, dan boleh jadi ada benda yang kamu suka sebenarnya tidak baik bagi kamu. Allah Maha mengetahui, bukan kamu. Muslimah suka tak kalau suami kahwin lain? Tak suka kan? Betul. Tapi boleh jadi ada benda yang kamu benci sebenarnya baik bagi kamu. Muslimin suka tak kalau dapat poligami, kahwin lain? Suka. Mungkin dapat isteri tak berani jawab. Suka. Tapi boleh jadi ada benda yang kita suka sebenarnya tak baik bagi kita. Ingat, poligami dalam Islam bukan untuk lelaki enjoy semata-mata. Tidak. Poligami dalam Islam adalah mengambil tanggungjawab tambahan. Clear ke? Settle? Boleh? Jawapan ini panjang, tapi saya ringkaskan. Antara kita dengan Allah, siapa lebih tahu? Pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu. Tetapi saya setuju. Hari ini ada kes-kes di mana lelaki bila poligami dia tak jaga isteri-isteri. Ada kes-kes begitu, ada. Tetapi itu bukan salah Islam. Itu salah manusia. Itu faktor manusia. Bukan salah Islam. Ada kes-kes poligami tidak bahagia, bergaduh. Ada. Tetapi banyak kes-kes poligami yang berjaya, yang tidak dilaporkan. Dalam surat khabar, bila dalam poligami ada pergaduhan, baru keluar surat khabar. Mana keluarga yang bahagia, itu tak keluar. Contohlah, semalam 15 orang mati kemalangan jalan raya sebagai contoh. Yang keluar dalam surat khabar 15 orang yang mati. Yang berjuta-juta orang yang memandu kereta di Malaysia yang selamat sampai destinasi, itu tak keluar. Yang dikeluar 15 orang yang terbunuh saja. Nampak? Setiap kali dalam media keluar benda yang tak baik, ada banyak lagi yang sebenarnya yang berjaya, yang tidak dilaporkan dalam media. Wallahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu. Saya tak pasti lepas ni saya boleh keluar daripada sini hidup-hidup atau tidak.
Saya cakap walaupun saya seorang lelaki, saya cakap bukan bagi pihak lelaki, saya cakap bagi pihak Islam, ikut kepada kemampuan saya. Wallahu a'lam bishawab. Clear? Saya tengok jam kita pun sudah pun pukul 9. Nak stop sini ataupun nak ambil 1-2 soalan, saya berserah. Nak stop pun boleh, kalau nak ambil 1 atau 2 soalan pun boleh. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Esok cuti kan? Saya pusat. Okey, nak stop sekarang ke? Kita stop ya? Okey, kita berhenti sekarang. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti di sini saja. Tetapi ada banyak lagi soalan lain daripada non-Muslim. Boleh saya bagi contoh soalan lain pula? Boleh? Saya bagi contoh soalan daripada orang Kristian sebagai contoh. Soalan daripada missionary Kristian. Oh, saya belum jawab lagi perkahwinan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada ramai isteri. Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah masa Aisyah umur 6 tahun, tinggal sama-sama masa Aisyah umur 9 tahun. Belum jawab lagi kan? InsyaAllah lain kali. Sekarang ni missionary Kristian dia tanya soalan lain. Dia tanya kepada kita, di dalam Al-Quran berapa kalikah nama Nabi Muhammad disebut? Kita pun baca Al-Quran, kita cek, semuanya ada 5 kali. 4 kali Muhammad, 1 kali Ahmad. Dia tanya kita berapa kali nama Nabi Isa, Jesus, disebut dalam Quran. Kita cek, semuanya 25 kali. Nama Nabi Isa disebut 25 kali. Dia pun tanya siapa hebat, Jesus ke Muhammad? Dia tanya kita balik. Dia tanya kepada kita dalam Islam, siapakah Nabi terakhir? Kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 40. Nabi Muhammad khatamun Nabi. Dia tanya kita balik, di akhir zaman Nabi mana yang turun? Kita kata Nabi Isa alaihissalam yang turun, Jesus Christ. Maka dia tanya pada kita, sekarang siapa Nabi terakhir? Kita pula garu kepala. Dia tanya kepada kita, soalan ni pernah ditanya pada saya dalam gereja. Dia kata Nabi Muhammad ada mak dan bapa. Nabi Isa lahir ada bapa atau tidak? Tak ada bapa. Siapa istimewa? Dia tanya siapa istimewa? Tahu tak kenapa Nabi Isa tak ada bapa? Sebab ayahnya, bapanya adalah Tuhan. Nabi Isa tu anak Tuhan, anak Allah. Na'udzubillah. Dia tanya kepada kita, Nabi Muhammad pandai tak membaca? Kita kata tak pandai baca, seorang ummi. Wahyu yang mula-mula terima apa dia? Surah Al-Alaq surah 96 ayat nombor 1. Iqra, artinya baca. Kalau Nabi Muhammad tak tahu baca, kenapa Tuhan suruh dia baca? Tuhan lupa ke Nabi Muhammad tak pandai baca? Dia tanya soalan begitu. Ada orang Kristian tanya dengan saya, bagi tahu saya, Quran dari syaitan. Na'udzubillah. Jadi masa di Itali, di Bologna, seorang padri, pastor daripada Denmark, dia kata, your Quran is by the devil. Apa kita nak jawab? Ini beberapa contoh soalan daripada orang bukan Islam, khususnya missionary Kristian. Semua soalan ada jawapan. Yang tak ada ialah masa sudah habis. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni boleh tidur tak? Kembali kacau. InsyaAllah. Cuba cari jawapan, homework sikit. Balik rumah cuba tanya satu ustaz yang terkenal dekat dunia. Nama ustaz itu adalah Ustaz Google. Tanya dengan Ustaz Google, apa jawapan yang anda dapat. Lain kali kalau kita jumpa, kita berbincang soalan tadi dengan jawapan dia, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini masa mengizinkan kita. Soalan-soalan tadi semua ada jawapan ya. Semuanya ada jawapan, insya-Allah. Baik, sampai sini saja. Semua yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu adalah datang dari saya sebagai manusia yang banyak kelemahan. Seperti mana juga disebut dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 79. Saya mohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kekurangan kesilapan saya. Saya berharap tuan-tuan, puan-puan
juga dapat memaafkan saya sekiranya saya tersalah, terkasar bahasa atau menyinggung perasaan siapa-siapa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.